Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua ibu bapa penjaga Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik. Saya Cikgu Muhammad Muzamir bin Muhammad Yusof, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik, akan memberikan sedikit penerangan berkenaan dengan SOP pembukaan sekolah SK Seri Anggerik. Untuk makluman dan panduan kepada semua ibu bapa, sekolah akan mula dibuka pada 15 Julai 2020 bagi murid tahun 5 dan tahun 6. Manakala pada 22 Julai 2020, sekolah akan mula dibuka untuk murid tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6 termasuk prasekolah. Izinkan saya membaca SOP berkaitan dengan pembukaan Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik. Pertama, SOP hadir ke sekolah. Waktu persekolahan bermula jam 7.30 pagi. Guru-guru yang bertugas akan berada di lokasi tempat mengambil suhu sehingga jam 7.45 pagi. Dinasihatkan ibu bapa dan penjaga agar mematuhi masa ini. Ibu bapa dan penjaga juga dimohon agar memahami masalah lalu lintas yang berlaku di sekitar dan di hadapan sekolah kita. Kedua, SOP pergerakan murid ke kelas. Saya berharap ibu bapa dan penjaga memahami bahawa Sekolah Kebangsaan Seri Anggerik hanya mempunyai satu pintu pagar masuk dan keluar. Oleh itu, pihak sekolah akan menggunakan dua laluan. Bagi murid prasekolah dan tahap 1, laluan berbumbung menggunakan pagar kecil berhadapan pondok pengawal keselamatan. Manakala bagi tahap 2 akan menggunakan laluan melalui parking kereta guru menuju ke tangga surau dan seterusnya menuju ke laman sekolah dengan menggunakan pagar besar. Pelan kedua, jika berlaku hujan, semua murid akan menggunakan laluan berbumbung melalui kawasan kantin, melalui dewan sekolah dan seterusnya ke kelas masing-masing. Jangan risau, laluan-laluan tersebut akan dipantau oleh guru-guru bertugas bagi memastikan kelancaran murid ke kelas. Seterusnya, SOP yang ketiga iaitu SOP mengambil suhu badan murid. Setiap murid wajib diambil suhu badan mereka di lokasi-lokasi yang telah digazetkan. Pihak sekolah akan menyediakan alat mengambil suhu badan murid secara automatik. Ingin saya ingatkan, jika suhu badan anak-anak kita melebihi 37.5 darjah Celsius, maka murid tersebut akan diasingkan dan direhatkan selama 5 minit. Jika suhunya akan diambil lagi sekali dan jika masih melebihi 37.5 darjah Celsius, murid tersebut akan dibawa ke bilik isolasi dan ibu bapa penjaga akan dihubungi segera. Saya juga merayu ibu bapa dan penjaga agar mengemas kini nombor telefon masing-masing pada guru kelas agar mudah dihubungi jika berlaku perkara-perkara yang tidak diingini kepada anak-anak kita. Ibu bapa atau penjaga murid ini akan dihubungi dengan kadar segera untuk proses mengambil murid tersebut. Ibu bapa dan penjaga akan diminta
membawa murid tersebut ke hospital dengan kadar segera. Keempat, SOP masuk ke kelas. Apabila murid sampai ke kelas masing-masing, murid akan terus memasuki kelas dan duduk. Saya ulang, duduk di tempat masing-masing. Saya juga telah mengarahkan pengawal keselamatan untuk membuka semua lampu-lampu kelas pada jam 6.15 pagi setiap hari. Pelan duduk murid akan disediakan di pintu masuk setiap kelas dan juga di meja murid tersebut. Sebelum masuk ke kelas, murid dikehendaki menggunakan hand sanitizer yang disediakan di setiap pintu kelas. Guru mata pelajaran pertama akan membaca SOP ringkas berkaitan tata cara dalam kelas, cara-cara menggunakan tandas, waktu rehat, kaedah membasuh tangan dan waktu balik kepada semua murid setiap hari. Murid tidak dibenarkan berkeliaran dan pergi ke kedai buku pada waktu awal pagi, waktu rehat dan waktu balik. Kelima, SOP membasuh tangan. Pihak sekolah ada menyediakan kemudahan membasuh tangan di luar kelas. Ianya terletak di setiap aras dan berhampiran dengan kelas anak-anak kita. Murid-murid dikehendaki membasuh tangan apabila selesai makan pada waktu rehat dan sebarang aktiviti yang memerlukan tangan dicuci secara bergilir-gilir. Murid juga dikehendaki menggunakan cecair sabun yang disediakan dan disarankan juga untuk membasuh tangan selama 20 saat. Keenam, SOP penggunaan tandas. Murid hanya dibenarkan ke tandas untuk membuang air. Murid juga dibenarkan ke tandas hanya 2 kali sehari, kecuali waktu kecemasan. Guru waktu pertama akan membacakan SOP penggunaan tandas yang lebih terperinci kepada anak-anak kita di dalam kelas setiap hari. Penggunaan tandas juga hanya terhad kepada 4 orang murid pada satu masa. Ketujuh, SOP waktu rehat. Waktu rehat akan dilaksanakan sebanyak 3 sesi. Tahun 1 dan 2, 9.30 hingga 9.50 pagi. Tahun 3 dan 4, bermula jam 10 hingga 10.20 pagi. Tahun 5 dan tahun 6, 10.30 hingga 10.50 pagi. Murid tidak dibenarkan sama sekali berada di kawasan kantin, membeli, menunggu dan bermain di kawasan kantin sekolah. Murid juga digalakkan membawa bekal dari rumah. Murid perlu membuat pesanan makanan di kantin melalui guru kelas sehari sebelum sesi persekolahan. Guru kelas akan mengambil pesanan murid di dalam kelas pada waktu terakhir pembelajaran. Cara pembayaran bagi setiap pesanan hendaklah dibayar sewaktu membuat pesanan. Pihak kantin hanya akan menyediakan 2 pilihan menu setiap hari. Makanan-makanan yang telah ditempah oleh murid ini akan dihantar ke dewan, manakala wakil murid bagi setiap kelas dan guru kelas tersebut akan turun untuk mengambil makanan tersebut. Namun peraturan ini terkecuali bagi tahun 1. Bagi tahun 1, pihak kantin akan menghantar makanan tersebut ke kelas mereka.
Untuk minuman, pihak kantin hanya akan menjual air mineral. Jangan risau tuan-tuan dan puan-puan, bagi murid yang tidak sempat membuat pesanan, jika beliau tidak hadir ke sekolah pada hari sebelumnya, beliau boleh membuat pesanan sebelum jam 8 pagi pada hari yang sama dengan guru yang berada di dalam kelasnya. Seandainya murid telah membuat pesanan tetapi tidak hadir pada keesokan harinya, maka pembayarannya dikira hangus, tiada pemulangan wang. Seterusnya, perkara ke 8. Waktu balik. Waktu balik bagi tahap 1 adalah 12.50 tengah hari pada hari Isnin, Selasa dan Khamis. 12.20 tengah hari pada hari Rabu. 11.50 tengah hari pada hari Jumaat. Manakala bagi tahap 2 adalah 1.20 petang pada hari Isnin, Selasa dan Khamis, 12.20 tengah hari pada hari Rabu dan 11.50 tengah hari pada hari Jumaat. Murid akan dilepaskan balik secara berperingkat-peringkat, bermula dengan tahun 1 bagi tahap 1 dan tahun 4 bagi tahap 2. Saya mohon kesabaran, kerjasama dan pemahaman ibu bapa penjaga, kerana kaedah ini bertujuan untuk mengelakkan berlakunya kesesakan di laluan balik. Saya juga menyeru agar semua ibu bapa penjaga dapat mengambil anak mereka tepat pada masa. Jangan dibiarkan anak-anak kita berkeliaran di depan kawasan sekolah. Seterusnya, saya ingin membacakan juga perkara-perkara berkaitan dengan am. Semua murid digalakkan memakai pelitup muka atau mask sepanjang masa mereka berada di sekolah. Bagi anak-anak kita yang mempunyai masalah kesihatan seperti lelah atau penyakit kronik seperti jantung dan sebagainya, saya menyeru agar mereka memakai mask sepanjang masa. Mask yang dibenarkan adalah mask 3 layer ataupun mask dari kain yang berwarna hitam tanpa corak. Saya juga menyeru agar ibu bapa dan penjaga sentiasa memantau tahap kesihatan anak-anak dan jangan membenarkan anak-anak yang tidak sihat atau bergejala hadir ke sekolah. Saya juga menyeru kepada semua ibu bapa penjaga yang berkemampuan agar dapat membantu kami dalam memberi sumbangan seperti hand sanitizer, mask dan sabun cecair serta apa juga yang dipikirkan perlu untuk kegunaan murid kita. Ibu bapa dan penjaga juga digalakkan membekalkan anak dengan hand sanitizer kecil dan tuala kecil untuk penggunaan mereka sendiri. Ingin saya ingatkan, tuala kecil ini jika dibawa perlulah diganti setiap hari. Saya juga menggalakkan, memohon, menyeru ibu bapa dan penjaga untuk menyumbang tisu basah antibakteria kepada kelas anak masing-masing. Tisu basah ini boleh digunakan untuk mengelap meja mereka setiap hari sebelum mereka pulang. Saya akan memberi maklumat berkenaan tisu basah ini kepada semua guru kelas untuk disalurkan pada makluman ibu bapa dan penjaga. Namun ibu bapa dan penjaga jangan risau, pihak sekolah juga akan melakukan sanitizing kepada setiap kelas pada hari Selasa
dan Khamis. Sebarang penjumpaan atau aktiviti di luar bilik darjah seperti pendidikan jasmani, co-curriculum dan sukan tidak akan dilaksanakan sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. InsyaAllah kita akan bersama-sama menentang dan menghapuskan wabak COVID-19 ini demi memastikan pendidikan anak-anak kita dapat dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya seorang tak mampu berhadapan dengan wabak ini. Dengan sokongan para pentadbir sekolah, guru-guru Sekolah Kebangsaan Seri Anggrek serta ibu bapa dan penjaga, maka semua galas di bahu saya ini akan terasa ringan, insya-Allah. Kerjasama dan pemahaman ibu bapa penjaga amat saya hargai. Bantulah saya. Beri penerangan secukup-cukupnya kepada anak-anak kita. Amalkan social distancing dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Sama-samalah kita berdoa agar segala urusan kita dipermudahkan. Bagi yang bukan beragama Islam, bolehlah berdoa mengikut ajaran agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kerja kami. Lindungilah anak-anak kami, guru-guru kami dan ibu bapa serta penjaga anak-anak kami. Lindungilah kami dari wabak ini. Tegurlah kami, ya Allah, jika kami tersilap langkah. Dan berkatilah kami jika kami melaksanakan tugas ini kerana anak-anak kami, ya Allah. Hanya padamu, ya Allah, kami berserah. Hanya padamu, ya Allah, kami memohon. Amin, amin, Rabbana alamin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.